Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu lagi siri kedua penjelasan saya ke atas fitnah yang dilontarkan ke atas Ustaz Dr. Rozaimi. Sesiapa yang tertinggal siri pertama, saya ada bagi link di bahagian description. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, fitnah yang kedua yang saya nak ulas ataupun saya nak jawab ini, ia lebih dahsyat daripada fitnah pertama yang saya jawab dalam video sebelum ini. Bahkan apabila saya menonton video tersebut, siapa yang tahu, tahu. Siapa yang tak tahu, tak apa, tak payah tahu. Tetapi ia daripada orang yang sama, yang saya sebut namanya sebagai tuan yang tak payah tahu namanya. Bila saya tonton video dia tu, dia kerat macam biasa, kerat pendek daripada kuliah asal Ustaz Dr. Rozaimi. Kemudian saya tonton video original, video asal kuliah Ustaz Dr. Rozaimi tu. Sambil saya tonton, secara automatik perkataan yang keluar daripada mulut saya, sambil saya tonton tu terkeluar, jahat sungguh. Begitu jahat permainan dia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, don't take my words for granted. Jangan sekadar menerima perkataan saya saja. Ayuh sama-sama kita nilai apa yang saya maksudkan sebagai fitnah yang lebih dahsyat dan ialah satu perbuatan yang jahat. Sebelum itu, tiga perkara penting yang saya nak tekankan. Pertama, video ini adalah atas pilihan peribadi saya. Saya bukanlah wakil Dr. Rozaimi, saya bukan jurucakap Dr. Rozaimi. Pertama. Yang kedua, berdasarkan yang poin pertama ni, poin kedua, apa-apa kesalahan, apa-apa kritikan, jika hendak dibetulkan, maka betulkan saya. Jika hendak kritik, maka kritik balik saya. Jika nak balun pun tak apa, balun balik saya. Okay? Jangan pergi kritik Dr. Rozaimi sebab beliau tak ada kaitan dengan video ini. Ini yang kedua. Yang ketiganya, video ini meskipun ada sentuh tentang hukum muzik, tetapi isunya bukanlah hukum muzik. Sesiapa yang nak bincang hukum muzik boleh bincang dalam suasana yang lain, video yang lain. Tetapi yang saya nak bincang dalam video ini, dalam jawapan ini, ialah tentang fitnah yang dilontarkan ke atas Ustaz Dr. Rozaimi. Jadi di ruangan komen jangan bincang tentang hukum muzik, ya. Baik. Okey, saya bagi sedikit pengenalan tentang video yang saya maksudkan itu, video yang memfitnah Dr. Rozaimi itu. Ia dimulakan dengan satu soalan di mana tuan yang tak payah disebut namanya bertanya ataupun quote satu soalan, kenapa ada pihak yang tidak mahu atau tidak boleh mengikuti majoriti kawasan setempat yang mana dia tinggal itu supaya tidak berlaku perpecahan atau demi untuk kesatuan ummah. Kronologi of events, jika tengok kepada beberapa videonya lain, yang dimasukkan sebagai pihak ataupun kawasan setempat merujuk kepada Perlis. Okey, merujuk kepada Perlis. Lalu, tuan yang tak payah disebut namanya berkata ada yang bagi komen dalam komen box terhadap soalannya itu, bahawa mereka, yang ini di Perlis tu, memilih kaul yang lebih kuat atau pendapat yang lebih rajih. Maka tuan yang tak payah disebut namanya berkata, betul ke? Lalu dia membuat video ini bagi membuktikan bahawa mereka di Perlis itu bukanlah mengikuti kaul yang lebih kuat, bukanlah mengikuti pendapat yang lebih rajih, tetapi ikut pilihan hati. Lalu beliau kemukakan satu contoh daripada kuliah Ustaz Dr. Rozaimi. Sama-sama kita tahu Ustaz Dr. Rozaimi adalah salah seorang ahli fatwa, ahli majlis fatwa negeri Perlis, ya. Baik, kemudian beliau mengemukakan 3 keratan video. Seperti biasa, pendek. Keratan pertama, dalam video itu Ustaz Dr. Rozaimi menerangkan bahawa majoriti ulama berkata muzik haram. Keratan kedua, minoriti berkata muzik tidak haram ataupun tidak dilarang. Keratan ketiga pula, dalam keratan ketiga tu Dr. Rozaimi menerangkan bahawa dia cenderung kepada minoriti dan juga diterangkan bahawa ada sebahagian ulama mendakwa ijma'. Sebahagian ulama dakwa ijma', ya. Kemudian, berdasarkan 3 keratan video yang pendek tu, tuan yang tak perlu disebut namanya
mengulang-ulang beberapa key point. Dia ulang-ulang. Bila dia ulang-ulang ni bagus, jadi kita tahu dia bukannya tersasul, bukannya syntax error, bukannya salah cakap, tapi memang itu yang dia nak cakap. Jadi saya bacakan ya apa yang disebut. Baik, dia kata yang pertama, key point dia dekat sini adalah bahawa boleh memilih minoriti. Tidaklah mereka semuanya memilih kaul yang lebih kuat, yang lebih kukuh, pendapat yang lebih baik. Tidak. Tak betul tu. Jadi itu key point dia. Menunjukkan apa? Dr. Rozaimi dalam kes ni, dia bukan pilih kaul yang lebih kuat. Bukanlah pilih pendapat yang lebih rajih, tapi pilihan. Dia nak pilih yang minoriti. Okay? Kemudian dia ulang lagi sekali lagi. Point dia dekat sini memang ada ijma'. Okay? Tuan yang tak payah disebut namanya tekankan memang ada ijma'. Kemudian Dr. Rozaimi menjustifikasikan pilihan minoriti dan akhirnya menjadi khilaf dan sebagainya. Apa maksud menjustifikasikan? Saya cuba tengok Kamus Dewan, katanya memberi sebab, memberi alasan. Jadi macam tuan tanpa nama di sini, saya faham dia claim ada ijma', tapi kemudian Dr. Rozaimi membuat-buat alasan atau sebab untuk pilih yang minoriti. So ada ijma' tapi pilih yang lain juga ya. Dan akhirnya menjadi khilaf. Daripada ijma' tapi akhirnya menjadi khilaf. Okey, kemudian dia tekan lagi. Alright. Point dia adalah banyak kali dia tekan. Memilih minoriti sebab pilihan hati. Okey, sebab pilihan hati. Nak buat minoriti, maka menjustifikasikan kenapa boleh memilih minoriti, itu key point dia. Dia tekan banyak kali ni. Kemudian, dia tekan lagi, saya ulangi key point. Memilih minoriti. Bukanlah tak betul. Okay? Tak betul siapa yang kata kumpulan tu memilih yang paling rajih, yang paling kuat. Tak betul tu. Ada ijma'. Tetapi ijma' itu telah dijustifikasikan menjadi khilaf. Okey, faham ya? So, ada ijma' tu. Tapi macam Dr. Rozaimi menjustifikasikannya menjadi khilaf. Baik. Jadi yang akhir sekali pun dia kata lagi, muzik yang majoriti kata haram pun, tadi kata ijma', sekarang kata majoriti. Okey, tak apa. Muzik yang majoriti kata haram pun kita sanggup menjustifikasikan sebab kita nak dengar. Menjustifikasikan mengikut minoriti. Bukankah mengikut majoriti itu lebih selamat? Jadi sekarang ni, dalam video yang sama tu, tuan yang tak payah disebut namanya, dia kata dia tak dengar muzik. So sekarang ni, siapa yang dengar muzik tu? Sebab dia kata, muzik yang majoriti kata haram pun, kita sanggup menjustifikasikan sebab kita nak dengar. Kita tu siapa? Kalau kita tu merujuk kepada tuan yang tak payah disebut namanya, dia sendiri dah sebut dalam video tu, dia tak dengar muzik. Bila dia naik kereta pun, dia tak pasang radio apa, senyap saja. So, kita ni merujuk kepada Dr. Rozaimi ke? Dia nak kata Dr. Rozaimi pilih-pilih pandangan sebab dia sendiri yang nak dengar muzik. Okey, kemudian dia tekankan, bukankah mengikut majoriti itu lebih selamat? Ini poin-poin penting ya. Hampir sama tapi dia ulang sampai 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali dia ulang. Alright? 5 kali dia ulang poin tu ya. Poin yang penting ialah Dr. Rozaimi memilih yang minoriti. Ia tak ada kaitan dengan kaul yang kuat, dengan pendapat yang rajih. Tak, pilih minoriti. Dan itu adalah pilihan hati. Kemudian memang ada ijma'. Okay, memang ada ijma' bahasa dia. Kemudian Dr. Rozaimi menjustifikasikan pilihan minoriti. Akhirnya menjadi khilaf. Alright? So, dan terakhir, bukankah mengikuti majoriti itu lebih selamat? Jadi ini poin-poin dia. Baik, sekarang saya akan mainkan video asal Ustaz Dr. Rozaimi. Menarik sekali lagi tuan yang tak payah disebut nama ni, dia nak buat react, dia kerat jadi pendek, tapi video asal dia tak bagi. Dia tak bagi link. Okay, kita yang kena cari sendiri, kita yang kena tonton. Bila kita dengar macam, hoi, lain macam betul.
Okey, jadi saya akan mainkan video kuliah asal Ustaz Dr. Rozaimi. Perhatikan ya, perhatikan beberapa perkara. Pertama sekali, Rora ataupun Ustaz Dr. Rozaimi menjelaskan ada khilaf dan dijelaskan dalil serta hujah, dalil serta cara penghujahan kelompok majoriti dan juga kelompok minoriti. Pandangan majoriti apa dalil, apa hujah. Pandangan minoriti pula apa dalil, apa hujah. Sebenarnya merujuk pada dalil yang sama, tetapi cara penghujahan yang lain. Menariknya, to be fair kepada tuan yang tak payah disebut namanya, bila dikerat-kerat video tu, penerangan tentang dalil dan hujah tu pun ada sama. Tapi bila dah dikerat-kerat, dia dah jadi terpotong-potong, so tak dapat gambaran yang sepenuhnya. Lalu orang yang tonton pun tak akan dapat tangkap apa yang cuba disampaikan oleh Ustaz Dr. Rozaimi. Dan bila kerat-kerat tu pun ada juga yang tertinggal. Jadi, sila tonton video yang penuh ya. Okey, menarik ya. Dia potong-potong-potong tapi dia tak nak bagi video asal. Dia tak nak bagi orang compare, orang banding, orang tabayun. Dia tak nak bagi. So, dia nak orang ikut jalan cerita dia. Dia nak orang ikut naratif dia ya. Kemudian, dalam video tu, Ustaz Dr. Rozaimi berkata cenderung kepada minoriti. Si tuan yang tak payah disebut namanya pula berkata, Dr. Rozaimi pilih minoriti. Tuan-tuan apa puan? Pada zahirnya nampak sama kan, cenderung dengan pilih. Sebenarnya berbeza. Bila kita bincang tentang perkara-perkara khilaf, kita guna perkataan cenderung. Bermaksud apa? Katakanlah dua pandangan. Pandangan A, pandangan B. Kedua-dua ada dalil, kedua-dua ada hujah, kedua-duanya kuat. Tapi seseorang yang mengkaji, seseorang yang menganalisa, seseorang yang banding, dia nampak, sama-sama kuat, sama-sama solid, sama-sama padu. Tapi I am more inclined. Saya lebih cenderung kepada pandangan A kerana sekian-sekian. Dia tak pilih terus. Bila kata pilih terus, maknanya yang B ni lemah habis-habis, tak boleh pakai langsung, A ni solid habis. Tapi bila diguna perkataan cenderung, bererti sama-sama kuat, sama-sama padu, tapi nampak macam A ni dia lebih sikit. Dia lebih sikit. Okey, saya bagi contoh. Ada orang dia nak beli kereta. Dia nak pilih antara Mazda, Toyota, Honda, Nissan. Okey. Lalu dia tengok, dia kaji dia punya engine, dia kaji dia punya kadar penggunaan petrol, dia kaji dia punya servis, dia kaji after sale service, semua dia buat survey lah. Dia selidik apa semua, nampak semuanya bagus. Semuanya TikTok. Tapi rasa dia lebih cenderung kepada Toyota katakan ya. Sebab ada beberapa lain. Tapi yang lain-lain ni bagus juga. Dia tak terus pilih Toyota. Bila terus pilih, maknanya yang lain-lain tu memang out, memang down. Jadi ada beza apabila seseorang ulama atau seorang sarjana berkata cenderung atau pilih. Ustaz Dr. Rozaimi dalam video tu, dia kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi cenderung kepada pandangan minoriti. Dan dia sendiri, Ustaz Dr. Rozaimi, cenderung kepada pandangan minoriti. Bukan pilih. Kalau pilih tu maknanya ada dua pandangan. Satu ni dalil hujah dia lemah habislah. Out terus. Automatik boleh pilih ni ya. Jadi ada beza antara cenderung dengan pilih. Jadi tadi yang bila saya ikut apa yang disebut oleh tuan yang tak payah disebut namanya tu, dia kata pilih kan. Cuba dengar Ustaz Dr. Rozaimi cakap pilih atau cenderung. Baik, seterusnya dalam video yang sama tu, dalam kuliah yang sama tu, Ustaz Dr. Rozaimi pun pesan ikut majoriti lebih selamat. Yang tuan tak payah sebut nama tu, dia sendiri highlight. Bukankah mengikut majoriti itu lebih selamat? Padahal Ustaz Dr. Rozaimi pun telah menerangkan bahawa mengikut majoriti itu lebih selamat. Tapi yang tu dia tak letaklah dalam keratan tu sebab keratan tu pendek. Yang daripada video asal, kuliah asal Ustaz Dr. Rozaimi, ia sebenarnya sesi soal jawab selepas kuliah. Dan ia berlangsung lebih kurang penjelasan Ustaz Dr. Rozaimi, soalan campur penjelasan lebih kurang 5 minit lebih sikit. Tapi bila ambil beberapa saat, larilah kan. Okey. Dan yang menariknya, Ustaz Dr. Rozaimi berkata, ada ulama yang dakwa ijma'. Bukan ada ijma', bukan memang ada ijma', tetapi dakwa ijma'. Kemudian Ustaz Dr. Rozaimi di hujung
soalan tu dia menjelaskan bahawa ada seorang sarjana di Saudi yang telah membuat kajian mendalam dalam isu ini dan membuktikan bahawa tidak ada ijma' dalam hal muzik ini. Bahkan tidak ada ijma' ni daripada zaman salafus soleh lagi. Tidak ada ijma'. Jadi telah pun Ustaz Dr. Rozaimi telah pun menjelaskan tidak ada ijma'. Okey? Sebab video ni kita tonton sangat mudah difahami. Direct to the point, cakap pun tartil. Okay, satu-satu. Tapi bila dikerat, kemudian dibawa jalan cerita sendiri yang... Tak apa. Okay, sekarang saya stop video ni. Saya alih, kita sama-sama tengok video tersebut. Video tersebut daripada saluran YouTube Pro Media Tajdid. Okay, link saya bagi di bahagian description. Sila rujuk minit 1 point, tak apa. Dalam link tu saya dah set minit dia. Kita klik terus ke situ. Sementara tu, ayuh kita tonton video tersebut ya. Baik tuan-tuan, di hadapan skrin anda sekarang ini ialah video kuliah Ustaz Dr. Rozaimi Ramli bertarikh 21 Februari 2022. Siri kuliah menjelaskan bukunya Metodologi Memahami Hadis, siri yang ketiga ya. Maka ini 1 jam 1 minit 55 saat. Maknanya selepas kuliah, yang ini ketika sesi soal jawab. Ayuh kita dengar sepenuhnya. Yang 5 minit ni telah dikerat beberapa saat. Ayuh kita dengar sepenuhnya apa penjelasan Ustaz Dr. Rozaimi. Baik tuan-tuan, ni ada soalan. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Ni soalan daripada Zoom. Saya nak tanya berkaitan hadis muzik. Bagaimana cara kita nak faham metodologi yang digariskan oleh para ulama? Adakah hadis tersebut merujuk kepada hukum umum atau khusus? Dan adakah benar berlaku ijma' dalam pengharamannya? Tuan-tuan dengar muzik? Muzik ni, majoriti ulama' mengatakan ia haram, kecuali gendang. Selain daripada tu, seruling ke, gitar ke, haram. Kerana ada hadis Nabi SAW mengatakan akan ada satu kaum daripada kalangan umatku yang akan menganggap halal, yastahilluna hira wal harir wal ma'azif. Hira menghalalkan perbuatan zina dan menghalalkan sutera bagi lelaki, dan juga menghalalkan muzik. Kemudian Nabi SAW sebutlah Allah Ta'ala akan binasakan mereka dengan menjadikan mereka ni khanazir wal qiradah. Al qiradah wal khanazir, akan jadikan dia orang ni jadi beruk dan juga jadi babi di akhir zaman nanti. Jadi majoriti ulama kata muzik ni haram, kecuali gendang, kerana gendang ni ada pengecualian. Tapi ada minoriti ulama, antaranya Ibn Hazmin, dan ada seorang tabi'in, saya lupa nama dia. Dia menganggap muzik ini secara dasarnya tidak dilarang. Tak dilarang. Yang dilarang itu adalah apabila muzik itu diiringi dengan arak dan juga pelacuran. Sebab zaman dulu mereka ni dok faham hadis tu dia ada latar belakang dia, ada latar suasana yang melingkari hadis tu. Kita akan masuk bab tu nanti. Laju sangat yang tanya ni pun. Tak apa, baguslah tu, dia minat kan. Ada latar yang mengelilingi dia ataupun melingkari hadis tu. Sebab zaman dulu kalau dengar muzik, dia mesti bawa mari dengan arak, mesti bawa mari dengan pelacur. Zaman dulu. So mereka kata hadis yang jelas-jelas mengharamkan muzik tak sahih. Yang ada sahih tapi tak jelas. Betul kata imma sarih ghairu sahih wa imma ghairu sahih wa imma sahih wa ghairu sarih. Hadis bab muzik ni, minoriti ulama kata, hadis bab muzik ni sama ada ia
jelas tapi tak sahih, ataupun sahih tapi tak jelas. Maka sebab itu mereka takwilkan. Sebab itu mereka takwilkan. Mereka kata selagi mana muzik tu tak membawa kepada arak, tak membawa kepada zina, tak bawa kepada maksiat, tak bawa kepada syahwat, dibenarkan. Itu dua pandangan lah. So pandangan yang kata haram itu, mereka berpegang kepada zahir hadis secara mutlak. Manakala golongan minoriti, mereka melihat dari sudut latar hadis, latar suasana zaman itu, kan? Dari Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia cenderung pada pendapat minoriti itulah, minoriti itu. Manakala ramai kat ulama-ulama kita dekat Saudi, dia memang tak boleh lah, muzik ni haram. Jadi kalau tuan-tuan berpegang kepada mazhab majoriti, itu lebih selamat lah, lebih selamat. Pegang, saya tak mau dengar muzik ni ustaz, muzik ni tak mau dengar, lebih selamat. Tak ada siapa kata bahaya, memang selamat lah, tak mau dengar. Tapi kalau dia kata saya nak pegang pendapat minoriti ustaz, wallahualam, saya juga cenderung pada pendapat minoriti. Betul ke ustaz ada ijma'? Ya, sebahagian ulama' mendakwa ijma' dalam bab ni. Tetapi ada, saya ingat ada 5 siri. Ada seorang ulama' daripada Saudi, nama dia Al-Sharif, Syekh Al-Sharif Hatim Al-Auni. Dia ada bahas bab ijma' ni, dan dia berjaya buktikan khilaf telah berlaku di zaman salaf lagi. Di antara keharusan ataupun pengharaman muzik ni telah berlaku khilaf daripada awal. Maka ijma' itu tidak berlaku setelah dikaji dan disemak. Tapi saya tak nafikan dalam bab muzik ni ada yang kerah. Saya pun nanti video ni dipotong, habislah saya kenalah lagi. Tapi saya kena sebut lah, memang ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama' dalam bab ni lah, ya. Siapa nak ikut pendapat majoriti silakan. Okey, jelas ya daripada penjelasan asal dalam video asal yang disembunyikan oleh tuan yang tak disebut namanya, sangatlah berbeza daripada jalan cerita yang cuba dibawa oleh tuan yang tak payah disebut namanya, dengan keratan pendek, 3 keratan pendek. Padahal penjelasan panjang lebar itu, daripada penjelasan panjang lebar itu kita dapat tahu bahawa ada pandangan, ada khilaf, ada pandangan majoriti, ada pandangan minoriti, telah diberikan dalil dan cara penghujahan, cara pemahaman yang berbeza antara majoriti dan juga minoriti. Itu yang penting tu. Dan meskipun dalam kuliah tersebut Ustaz Dr. Rozami tak berkata kaul yang kuat, tidak berkata pendapat yang rojih. Dia kata saya cenderung kepada minoriti. Tetapi bila kita lihat keseluruhan video, kita fahamlah bila dia kata cenderung kepada minoriti, itu bukan pilihan hati. Itu bukan sebab dia nak dengar lagu, dia nak dengar muzik. Tetapi setelah menganalisa, mengkaji dalil serta cara penghujahan kedua-dua pandangan itu, beliau cenderung. Okay, bukan nak kata salah, bukan nak kata pilih, tapi cenderung kepada pandangan minoriti. Meskipun demikian, beliau tetap menasihatkan bahawa yang lebih selamat ialah pandangan majoriti. Kemudian masuk kepada isu ijma'. Okey, beliau kata memang ada sebahagian ulama yang dakwa ijma'. Okey, dan kemudian beliau menjelaskan bahawa ada seorang sarjana di Saudi, okey, yang telah mengkaji isu ini secara mendalam dan telah membuktikan bahawa sebenarnya tidak ada ijma'. Telah berlaku khilaf sejak zaman salafus soleh lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dikemukakan, kalau tuan yang tak payah disebut namanya kemukakan video penuh ini, langsung dia tak boleh nak bawa jalan ceritanya itu. Langsung tak boleh nak bawa. Sebab tu dia kerat pendek. Lepas tu, link kepada video asal tidak diberikan, ya. Baik, kalau nak tonton video asal, sekali lagi, link di bahagian description dia. Jadi inilah yang saya kata satu fitnah yang lebih dahsyat. Kenapa? Sebab, bahkan saya kata apa tadi? Jahat kan? Sebab bila kita tengok video tu, saya tengok sekali, terus faham. Dan macam saya boleh fikir macam mana dia boleh bawa jalan cerita yang lain ni. Melainkan, tak apa. Sebelum berakhir,
kita rujuk juga, kita kaji juga soalan yang dikemukakan oleh tuan yang tak payah disebut namanya itu di akhir videonya. Beliau berkata, kenapa bab muzik boleh ambil yang minoriti, namun bab kunut subuh tak boleh demi perpaduan ummah? Dan kemudian beliau tekankan juga bukan sekadar kunut subuh, tetapi yang lain-lain itu. Okay? Lalu beliau bertanya lagi, adakah terlalu dhaif hadis itu sampai level haram seperti muzik? Maka saya jawab, pertama sekali kunut subuh di perlis adalah berdasarkan kaul ataupun pendapat yang rajih. Ini ada dijelaskan oleh Ustaz Dr. Mazhar dalam salah satu kuliahnya yang lain. Okey, bukan pilihan hati, bukan suka-suka pilih, okey, tetapi kaul yang rajih. Itu yang pertama. Yang kedua, di perlis tu bukanlah haram, tetapi SOP mereka di sana bagi imam-imam rasmi di masjid-masjid sana. Kalau katakan seseorang itu dia pergi bercuti ke Perlis, dia nak solat subuh di salah satu masjid di Perlis, tapi katakanlah sampai lambat ke apa, sampai solat subuh berjemaah sudah habis, lalu dia semayang berseorangan di belakang dan dia nak baca kunut subuh, dipersilakan. Bukanlah lepas tu AJK masjid ke pengawal akan mari tangkap ke apa ke, tak. Kalau atas dasar peribadi nak baca kunut subuh, dipersilakan. Itu adalah SOP bagi negeri Perlis. Okey. Kemudian kunut subuh tu nampak sangat ya. Orang yang bicara ni, tuan yang tak payah disebut namanya ni, dia tak tahu perkara khilaf. Kunut subuh tu dia bukan sekadar hadisnya dhaif, tetapi walau bagaimanapun namun begitu ia menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis berkenaan kunut subuh tu bila kita kaji, ia bukan sekadar dhaif, tetapi menyelisihi hadis-hadis lain yang lebih sahih. Yang ini dua. Hadis-hadis sahih menerangkan bahawa yang sebenarnya dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kunut nazilah. Yang ini apabila ada umat Islam ditimpa dengan sesuatu musibah, diserang oleh musuh apa begitu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keselamatan bagi mereka dan kemusnahan bagi musuh yang menyerang umat Islam. Dan ini pun masih relevan. Kita patut praktik sekarang bila kita lihat umat Islam kita di Palestin diserang oleh Zionis, di Syria, di mana-mana. Bukan solat hajat. Sepatutnya kunut nazilah. Okey, itu yang pertama. Hadis-hadis sahih menunjukkan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kunut nazilah. Itu yang pertama. Yang kedua, doa kunut yang kita baca sekarang ni, Allahumma hdini fiman hadait, itu sahih, tapi sahih dibaca ketika solat sunat witir. Ini yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya Hasan. Okey, bukan solat subuh tapi solat witir. Jadi hadis-hadis tentang kunut subuh tu bukan sekadar dhaif, tapi menyelisihi hadis-hadis yang lebih sahih daripadanya ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum mengakhiri video ini, dalam video kuliah yang sama tu, yang tadi saya main yang sama, sila rujuk minit 9.40 dan seterusnya. 9.40 dan seterusnya ketika Ustaz Dr. Rozaimi membicarakan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau menerangkan bahawa tentang orang yang difitnah ni, saya ringkaskan, orang yang buat fitnah, kita sebenarnya ada dua pilihan. Satu, kita mendoakan agar Allah memberi hidayah kepadanya. Kedua, kita pun kalau nampak jahat sangat, Dr. Rora kata kalau nampak jahat sangat, kita boleh doakan agar Allah tunjukkan kekuasaannya ke atas orang itu. Ya, sebab orang yang dizalimi ini, yang dalam kes ini Ustaz Dr. Rozaimi, okey, bila dia berdoa tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Okey, bila orang yang dizalimi berdoa tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Ini saya ringkaskan apa yang daripada kuliah tersebut. Dan bukan sekadar orang yang dizalimi yang boleh berdoa, kita pun boleh mendoa bagi pihak orang yang dizalimi. Kita lihat orang tu dizalimi, kita pun boleh mendoakan bagi dia. Sebagaimana kunut nazilah tadi tu, kita lihat ada umat Islam, saudara kita yang dizalimi oleh musuh, kita mendoakan bagi pihaknya supaya mereka selamat dan Allah memusnahkan musuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tinggalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sama ada nak mendoakan kepada tuan yang tak payah disebut nama ni, diberi hidayah Allah, atau kita doakan Allah tunjukkan kekuasaannya ke atas dia.
Okey, sebab yang ini ni kita kata susah nak cari alasan nak baik sangka. Macam mana dia boleh buat video macam tu? The information is so readily available. Tak tahu macam mana dia boleh bawa kesimpulan macam tu. Kenapa dia boleh bawa jalan cerita macam tu? Pilihan hati, menjustifikasikan ijma' menjadi khilaf. Padahal dalam video asal tu lain ya. Baik, tuan-tuan dan puan, sehingga sini sahaja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.